Datanglah bahtera dari Medan, singgah sebentar di laluan gerai. Salam sejahtera saya hulurkan kepada warga Dewan Pembuka Tirai. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majelis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang sentiasa peka dengan detak jamnya, para peserta yang saya kagumi, serta hadirin dan hadirat yang saya hormati. Jauh belayar si pedagang Cina, singgah di Melaka menjual sutera. Bahasa Melayu, bahasa perantara, tonggak utama perpaduan negara. Hadirin dan hadirat yang dihormati, cogan kata hidup muafakat membawa berkat merupakan antara cogan kata yang dicipta untuk menyedarkan orang ramai akan peri pentingnya muafakat dalam kehidupan masyarakat yang berbilang kaum seperti di negara kita. Kata orang, permuafakatan bererti perpaduan yang dapat dihuraikan oleh bidalan bersatu teguh bercerai roboh. Sesungguhnya, negara yang memiliki masyarakat majmuk seperti Malaysia berpaksikan pada perpaduan untuk meneruskan kelangsungan keharmonian di dalam negara. Usaha membina negara bangsa yang bersatu padu ini sebenarnya boleh dilakukan jika setiap rakyat mengerti akan kepentingan bahasa kebangsaan sebagai tonggak perpaduan setiap rakyat di Malaysia. Oleh itu, izinkan saya untuk menjelaskan dengan lebih terperinci tentang wacana ilmiah kita pada hari ini yang bertajuk Bahasa Melayu, Tonggak Perpaduan Bangsa Malaysia. Hadirin yang dirahmati, sebagai pembuka tirai perbincangan yang pertama, adalah baik jika kita menelusuri akar-akar cerucuk sejarah sebelum terbentangnya hamparan indah negara Malaysia. Apabila sejarah ini membawa kita ke ratusan tahun yang lampau, nyatalah bahawa bahasa Melayu sudah berfungsi sebagai lingua franca yang didefinisikan sebagai bahasa perantaraan antara masyarakat pada zaman itu. Hal ini dapat dibuktikan dengan jelas apabila kita meneliti catatan ilmuwan Inggris seperti R.O. Winstead yang menunjukkan bahawa bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perdagangan yang mengeratkan hubungan masyarakat yang berkunjung ke Melaka ketika itu. Daripada golongan pendeta sehinggalah ke golongan biasa, setiap insan di Melaka ketika itu berkomunikasi dengan bahasa tercinta kita yang tidak lapuk di hujan, tak lekang di batas. Jadi apa lagi yang kita petikaikan tentang kemampuan bahasa kebangsaan kita sebagai wadah perpaduan? Berdasarkan perkara ini, jelaslah bahawa hamparan sejarah jelas membuktikan bahawa bahasa Melayu mampu menjadi bahasa perpaduan yang cemerlang di dunia. Hadirin yang dihormati, melalui bahasa Melayu, sebarang konfrontasi, buruk sangka dan salah faham antara kaum dapat dikikis dengan mudah. Saya suka meminjam kata-kata pujangga pendeta Zaba yang berbunyi, bahasa menunjukkan bangsa. Apabila kita melihat masyarakat bertutur dalam bahasa Melayu, sudah terang lagi bersuluh bahawa mereka ialah bangsa Malaysia. Daripada kata-kata hikmat tersebut, saya percaya bahawa bahasa Melayu sedikit sebanyak akan mengurangkan semangat kecinaan, kemelayuan ataupun keindiaan. Contohnya, "Haiya, ini balang mana ada alga? Dia punya bau saya mau macam pengsan lah. Tambi, itu orang mau roti satu, kari ikan kaplas satu." Pelatlah dengan pengaruh bahasa natif. Asalkan setiap kaum di Malaysia dapat bermesra, bertukar-tukar fikiran hanya dengan menggunakan bahasa Melayu.
Langkah Dewan Bahasa memasukkan entri perkataan baharu setiap kali edisi baharu terbit merupakan langkah yang patut dipuji kerana perkataan pinjaman daripada bahasa Cina dan India yang mengalami kemalaysiaan sememangnya dapat mewujudkan perpaduan. Apa yang penting, setiap kaum di Malaysia tidak kekok untuk berbicara dalam bahasa kebangsaan kita. Apabila tidak kekok berbicara, sudah tentulah juga tidak akan kekok untuk bermesra. Apabila sudah bergaul mesra, nyatalah bahawa perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk itu akan terbina kukuh di bawah payung satu Malaysia. Berdasarkan hujah ini, nyatalah bahawa bahasa Melayu itu merupakan medium untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Hadirin yang dikasihi, dalam lautan ilmu yang memenuhi pustaka di Malaysia, sudah tentulah bahasa Melayu turut menjadi bahasa penyebaran ilmu pengetahuan. Berdasarkan data yang saya peroleh daripada Arsip Negara, saya amat kagum dengan pencapaian bahasa Melayu kerana hampir 800 buah buku ilmiah ditulis dalam bahasa Melayu oleh rakyat Malaysia sendiri. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, ilmu pengetahuan merupakan perkara yang sangat penting untuk memupuk perpaduan. Masyarakat yang tidak berilmu ibarat masyarakat yang tidak bertamadun. Apabila tidak bertamadun, sudah tentulah masyarakat bertindak membuta tuli mengikut hati dan naluri. Oleh itu, sudah tentulah kucar-kacir akan menodai keamanan sesebuah negara. Saya juga ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan ribuan terima kasih dan segunung penghargaan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia kerana mengembalikan mandat kepada bahasa Melayu dalam pengajaran sains dan matematik. Sesungguhnya, langkah ini dapat merapatkan jurang pendidikan antara murid-murid di luar bandar dan di kawasan bandar. Apabila bahasa Melayu dikembalikan dalam pengajaran subjek kritikal ini, sudah tentulah jurang itu dapat dirapatkan. Ketika jurang pendidikan itu dirapatkan, sudah tentulah perpaduan dapat dipupuk dari alam persekolahan lagi. Selain dasar baharu itu, usaha Kementerian Pelajaran Malaysia melaksanakan program memartabatkan bahasa Melayu, memperkukuhkan bahasa Inggeris atau lebih dikenali sebagai MBM, MBI, dilihat sebagai wahana yang sangat utama untuk menjadi tonggak perpaduan. Pengisiannya jelas untuk menunjukkan bahawa betapa prihatinnya pihak kerajaan terhadap kedaulatan bahasa Melayu dan betapa arifnya kerajaan tentang peranan bahasa Melayu sebagai tonggak perpaduan. Hadirin yang dirahmati, sebagai penutup wacana ilmu kita pada hari ini, suka saya ingatkan bahawa rakyat yang memperlekehkan bahasa kebangsaan akan merosakkan perpaduan yang kita kecapi selama ini. Tidak keterlaluan, saya katakan bahawa insan inilah anasir yang menodai kebahagiaan kita di bawah berkat satu Malaysia. Oleh itu, sayangi bahasa Melayu kita, hormati bahasa kebangsaan kita, kerana bahasa Melayu tonggak perpaduan bangsa. Sekian, terima kasih.